We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with
menginayakan diri kita sendiri mencampak dalam kehinaan. Nah, duk tunggulah, nantilah, besoklah. Benda tu bukan boleh tunggu. Hak mana yang salah, minta ampun, bertaubat dengan Allah dengan segera. Jangan kita dah ambil sikap kata tak apalah, sikit je, tak boleh. Takut kita lama kelamaan dia kata akan jadi dosa terjadi besar, dan takut pula tidak dituntut dan tidak diampunkan oleh Allah. Yang ni kita takut. Kata seorang sahabat, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa kecil jika terus menerus, dan tidak dianggap dosa besar jika disertai dengan istighfar. Jadi kita dengan dosa ni, kata sahabat ni, tidak dianggap dosa kecil jika terus menerus, tak renti-renti duk buat, kan? Mula kita buat sekali, ialah dia kata kecil je, tapi duk buat selalu, lama-lama jadi besar. Tu dia kata la saghirata ma'al israr. Dia tak jadi kecil dah, jadi besar. Sebab benda tu sentiasa dibuat, sentiasa dilakukan. Dari sehari ke sehari, minggu ke bulan, bulan ke tahun, bertapuk-tapuk, makin besar, makin besar, makin banyak. Makin banyak. Jadi adakah dikira dosa kecil lagi? Dah jadi dosa besar. Bukan dosa kecil. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak dianggap dosa besar jika tidak berserta dengan istighfar. Kita kena beristighfar kepada Allah. Sebab tu Nabi sendiri pun beristighfar kepada Allah sebagai memberi pengajaran kepada umat-umatnya. Nabi tak ada dosa lah, kan? Tapi dia buat tu, Nabi beristighfar, memberi pengajaran kepada umat-umat dia supaya tiap-tiap hari kena memperbanyakkan istighfar. Kita hak yang semayang ni, lepas semayang lah 4-5 kali, nak 3 kali. Lepas bukan waktu semayang, tak ada dah, nak. Tu pun jika ada kita semayang berjemaah, kan? Imam beristighfar, kita istighfar. Kalau semayang seorang, tak juga. Jadi kita ni beristighfar ni kepada Allah sepatutnya lebih banyak pada tiap-tiap hari, 1000 kali. Sebab itu dalam amalan Imam Al-Ghazali ada amalan harian, kan? Hari Ahad kita zikir istighfar sampai bertemu dengan hari Ahad. Tiap-tiap hari kita beristighfar. Jadi dengan amalan zikir kita tu, mudah-mudahan Allah memberikan keampunan. Itu Imam Ghazali buat. Ada ustaz-ustaz kita protostek bagi tuan-tuan sampai kat pintu, suruh pintu beristighfar. Pintu beristighfar hari-hari tu, ni tuan rumah ni tak beristighfar ni. Ramai saya tengok macam tu. Ada ustaz-ustaz bagi kertas sampai kat pintu, sampai kat dinding. Dinding pintu tu beristighfar, bertasbih kepada Allah hari-hari. Dia kata ada gitu ke? Ya, Allah sebut dalam suratul Hasyr, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah di langit, di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Pokok kayu, gunung, ganang, batu, batan, makhluk, haiwan, binatang-binatang yang melata, tak melata, yang berinta, yang vertebrata, invertebrata, tak kira apa, semua yusabbihu. Mereka sentiasa dalam bertasbih kepada Allah. Jadi jika manusia tidak bertasbih kepada Allah, maka lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada makhluk-makhluk tersebut. Pokok-pokok kayu bertasbih kepada Allah, cara dia lah. Jadi kita ni kena beristighfar, bertasbih kepada Allah sebanyak-banyaknya, sebab dosa kita banyak. Hari-hari kena beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
meletakkan kita di kalangan orang yang mendapat keampunan. Dan janganlah kita duk ambil sikap tak apa, kita buat ni bukan dosa besar, dosa kecil, bukan banyak pun, dia kata sikit je. Tu duk main faham macam tu tuan berat. Daripada sikit bertambah lama-lama jadi banyak, jadi dosa besar. Jadi kita takut jika sekiranya Allah mencabut nyawa kita, maka kita akan mati dalam keadaan membawa dosa. Sepatutnya kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang fitrah. Fitrah dijadikan manusia dalam keadaan yang suci, bersih. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita pun dalam keadaan yang fitrah. Jadi kata Allah irham Tuan Guru Haji Sa'id Ibrahim, duduk di Gombak dulu, bekas Mufti Sabah. Dia kata fitrah dengan makna manusia tu Allah Ta'ala ciptakan manusia tu berhajat kepada agama, dan dijadikan manusia tu adalah fitrah untuk Islam. Untuk Islam. Jadi sebab tu kita ni Allah jadikan apa bangsa pun, nama manusia ni, asal-asalnya manusia ni Allah jadikan untuk agama Islam. Tapi manusia yang ada di atas muka bumi merubah keadaan. Ada yang Islam, ada yang tak Islam. Jadi kita itulah beruntung Allah jadikan kita di kalangan orang Islam. Jadi kita kena jaga tu. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Dia kata hadapkanlah wajah kamu. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa, menghadapkan wajah engkau pada agama yang hanifa. Hanifa ni agama yang lurus, agama yang betul, Islam. Jangan kita duk pindah rubah ke mana-mana. Itulah pengajaran yang ditinggalkan oleh tokoh ulama ni sebagai bekas Mufti Sabah. Dia karang kitab terakhir dia, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas dia tulis kitab, dia karang kitab ni, dapat jual berapa kali, dia pun kembali ke rahmatullah. Itu seorang tokoh ilmuwan, ulama kita duduk di Gombak dulu, kan, di Batu Enam. Dia ni asal orang Indonesia. Asal-asal dia orang Indonesia, berhijrah ke Malaysia, berkahwin dengan orang Kelantan. Isteri dia orang Kelantan. Kemudian tu dia berkhidmat, mengajar, akhirnya ditawarkan sampai ke peringkat mufti lah. Ilmu akhirat pun banyak, ilmu dunia pun banyak kat dia. Sebab saya pernah bersembang dengan dia pandai buat cili sos, buat apa semua ni pandai dia. Buat mi basah apa semua pandai. Banyak benda-benda yang dia boleh menghasilkan produk-produk Muslim ni. Itu bekas Mufti Sabah. Tengok dalam kitab dia tu, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia ambil dalil fitrah manusia. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Dia kata hadapkanlah wajah engkau kepada agama Allah, hanif, agama yang lurus. Inilah jalan kita tuan ni. Jadi sebab tu Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah pun mati dalam keadaan fitrah. Jadi nak mati begitu, mudah-mudahan hidup ni hari-hari kena banyakkan istighfar. Mintalah ampun dengan Allah dosa kita, nama dosa yang kita sedar tak sedar, yang kita baru buat, yang lama dah buat, yang ingat ke tak ingat, tu kena istighfar. Hari-hari bangkit kita dengan di awal pagi kita solat, kemudian beristighfarlah kepada Allah, menghadapkan wajah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa
هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. Jadi bila kita menghadapkan wajah dengan Tuhan, bertawajuh dengan Allah, dikala ketika manusia dalam tengok orang kata leka dengan tidur baring mereka, jadi kita dah bangun seawal pagi beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan waktu itu waktu yang Allah, Nabi kata, waktu yang Allah makbulkan permintaan hamba-hambanya. Waktu sahur, waktu doa yang paling makbul. Jadi pilihlah waktu-waktu yang ma'surah, yang waktu yang terpilih untuk kita memohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda situ disambung pada besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Insan ayat muka surat 1330 ayat 19.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Surah Al-Insan ayat 19. Wa yatufu alaihim, yatufu mati depan tu dibaca dengan dua harakat, man asli mutlak. Fa alaihim, alai lam ya matiyatilai, lin baca dengan lembut. Him wildan, mim mati bertemu dengan waw. Izhar syafawi, izhar syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Wildanun, da dua harakat, man asli sunai. Num mukhalladun, tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunah, idgham bersetengah dengung ataupun idgham naqis, memasukkan tanwin kepada mim, dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Mukhalladu, dal waw mati depan dua harakat, man asli mutlak. Naiza, zalib datiza sama juga man asli mutlak. Ra'aitahum, alif ya mati dati ai, lin baca dengan lembut. Tahum hasib tahum, mim mati bertemu ha, izhar syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Hasib tahum, sin ba mati bawah sib, qalqalah sura yang ini dibaca dengan melantun yang kecil. Tahum lu'lu'am, hum mim mati bertemu dengan lam, izhar syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Lu'lu'am am mansura, tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunah, idgham bersetengah dengung ataupun idgham naqis, memasukkan tanwin kepada mim, dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Mansura, nun mati bertemu sa, ikhfa hakiki dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Su, sawa mati depan su, dua harakat, man asli mutlak. Selain pada mak asli mutlak, mak zati, mak tabi'i ataupun man asas. Ra man iwad, mak iwad artinya tukar ataupun ganti. Tukar ran diganti dengan ra ketika waqaf. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terjemahan surah Al-Insan ayat 19. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Penjelasan 1806, yakni selain daripada ramainya, mereka cantik berseri parasnya. Ayat 20, dan apabila engkau melihat di sana, dalam syurga itu engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada tolok bandingnya. Ayat 21, mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutera halus dan sutera tebal yang bertekad, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak. Penjelasan 1807, yakni perak yang sesuai dengan keadaan syurga yang serba indah dan tidak ada tolok bandingnya.
dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan jenis minuman yang lain yang bersih suci. Ayat 22, serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu, diterima dan dihargai oleh Allah. Ayat 23, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Penjelasan 1808, yakni menurut keadaan yang memerlukannya. Lihat penjelasan nombor 698. Ayat 24, oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka, ataupun orang yang kufur engkar. Ayat 25, dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang. Ayat 26, dan dengan apa keadaan pun maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Ayat 28, kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, kami jadikan orang-orang yang serupa dengan mereka, menggantikan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Ayat 29, sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan, maka sesiapa yang mahu kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada kerajaan Allah dengan iman dan taat. Ayat 30, dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana, mengaturkan sebarang yang dikehendakinya. Ayat 31, ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkan di dalam syurga, dan orang-orang yang zalim ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far